Selamat sejahtera. Untuk PDPR kita, wih sibuk tiba berbunyi Okay, so untuk PDPR kita hari ini, kita akan bincangkan soalan berkaitan penyelesaian segitiga. Ini adalah bab 10 form 4. Sebenarnya dah banyak kali dah kita discuss tajuk ni sebab target cikgu memang cikgu nak awak skor 10/10 untuk soalan ni. Okay, macam kita pernah discuss kan, 10/10 maksudnya soalan ni akan menyumbang 5.5% daripada keseluruhan 100% markah. So 5.5 tu banyak, bukan sikit, banyak. Okay, so kita terus pergi ke soalan yang pertama. First kali soalan nombor 14. Okay, jadi soalan nombor 14. So jom kita tengok soalan dia. Ini adalah soalan daripada Batu Pahat Johor. Dia bagi awak segitiga ABC. Okay, segitiga ABC dan CDE. So ada dua segitiga. Okay, ABC dan CDE. Okay, siapa yang tak nampak segitiganya tu, mari kita besarkan dia lagi. Okay, jadi ini adalah segitiga dia, A, B, C dan C, D, E. Okay, lagi apa lagi dia kata? A, E, C ialah garis lurus, B, C, D pun adalah garis lurus. Okay, so soalan. Dia bagi A, B sama dengan 30 cm. Okay, A, B 30 cm dia dah bagi. Okay, tak payah catat dah. C, D 15 cm. So C, D 15 cm pun dia dah bagi. Okay, C, E 12 cm, DE 13 cm, semua dia dah bagi. Sudut BAC 30 darjah. Okey, so semua maklumat dia dah bagi dah dekat dalam kita punya gambar rajah ni. Jadi sekarang kita terus pergi pada soalan. Soalan yang pertama, dia minta awak cari sudut tirus. Okey, sudut tirus. Apa yang dimaksudkan dengan sudut tirus? Sudut tirus, kita ada berapa jenis sudut? Kita dah pernah recap dah benda ni dekat sekolah. Okay, kita ada berapa jenis sudut? Kita ada sudut tirus, okay, yang mana sudutnya adalah kurang daripada 90 darjah. Lepas tu kita ada sudut tegak. Sudut tegak ni adalah sudut 90 darjah. Kemudian kita ada sudut cakah. Sudut cakah adalah sudut yang lebih besar daripada 90 darjah tapi lebih besar. Salah tulis. Okay, lebih besar dari 90 darjah tapi kurang daripada 180 darjah. Itu adalah sudut cakah. Okey. Lepas tu kita dah jumpa sudut pelengkap dalam fungsi trigonometri. Yang tu tak nak recap lah, tak ada kaitan. Okey, so dia nak sudut tirus. Okey, sudut tirus CDE. Bila kita ada CDE, maksudnya kita akan baca sudut dia pada bucu yang di tengah-tengah. So bucu C. Okey, CDE bucu C. Jadi sudut dekat sini yang kita nak cari. Okay, sudut dekat sini kita nak cari. Okay, so macam mana kita nak cari sudut CDE? Kita tengok apa maklumat yang kita ada. Kita ada sisi DE, kita ada sisi CD dan kita ada sisi CE. Okay, ketiga-tiga sisi ni kita ada. Okay, so cikgu tulis balik sekarang benda ni dekat sebelah. Okay, supaya kita tak terlalu banyak conteng kita punya gambar rajah ni. Okay, so yang kita ada adalah, okay, ni segitiga dia. Dalam exam awak conteng-conteng lah sebab cikgu nak explain kan. Bila cikgu explain nanti kalau berconteng sangat nanti awak sini pening, cikgu ikut pening. So sini E, sini C, sini D, kita catat balik. Ini adalah sudut yang kita nak cari. Maklumat yang kita ada, kat sini kita ada 13 cm. Okay, di sini kita ada 15 cm. Okay, dan di sini kita ada 12 cm. Okay. So kita nak cari satu sudut, kita ada 3 sisi. Dalam penyelesaian segitiga ada 3 benda je paling penting kita belajar. Ada 3 benda. Kalau awak ingat, mula-mula dalam SOT, Solution of Triangle, penyelesaian segitiga, first kali kita belajar pasal petua sinus. Ingat petua sinus. Petua sinus, okay, bila kita ada sama ada 2 sisi satu sudut ataupun 2 sudut satu sisi, dia mesti macam tu. So petua sinus ni ada dekat dalam rumus. Okay, awak boleh cari rumus yang ditulis A perkan dengan sin A sama dengan B perkan dengan sin B. Okay, itu yang first, petua sinus. Lepas tu kita ada belajar lagi tentang satu lagi petua iaitu petua cosinus. Sebab sinus dia pakai sin, sinus. So bila cosinus dia pakai cos. Okay, petua cosinus pula
dia melipatkan sama ada awak ada 3 sisi, cari satu sudut ataupun awak ada 2 sisi, satu sudut, cari satu lagi sisi. Dia bisa ada 4 benda. 3 sisi, satu sudut. Mana-mana satu yang hilang, awak nak cari, awak akan pakai petua kosinus. Okay, so untuk petua kosinus, rumus dia adalah ya Allah, cikgu macam 9 tau. Okay. A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2 BC cos A. Okay, cikgu tak hafal pun benda ni tapi cikgu biasakan tengok maklumat daripada soalan dan kita boleh match kan. Okay, yang ketiga awak belajar dalam SOT adalah awak belajar tentang luas segitiga. Okay, bila awak nak cek luas segitiga, awak ada satu segitiga. Cikgu besarkan sikit segitiga dia ni. Senang nak tunjuk. Okey, bila awak ada satu segitiga, cik luas segitiga kan, awak ada sudut dia, awak tengok dia ada tak sisi bersebelahan. Bila dia ada sisi bersebelahan, okey, then awak boleh keluar rumus dia iaitu 1/2 darabkan sisi bersebelahan ni, sisi B dan C. Okey, darabkan dengan sudut ini dia akan jadi sin. So dia adalah sin A. Okey, kenapa sin A? Sebab sudut ni langsung tak ada kaitan dengan sisi. Dalam SOT kan kita belajar sudut dia berkaitan dengan sisi yang bertentangan. Bila sudut yang sini, okey, sudut dia berada dekat atas bucu ni, sisi bertentangan dia duduk sini. So dia tak ada kaitan pun sebenarnya. Jadi sebab tu kita buat dia sin A. Okey, rumus dia dekat sini. Ya, kita cari mana rumus dia. Kat sini. Okey, so sini adalah kawasan rumus dia, bahagian trigonometri. Dia adik-beradik trigo. Okey, so di sini yang ini adalah petua sinus. Okay, ni adalah petua sinus. Nampak petua sinus ni dia buat 3 tau. A, B, C. Sebab segitiga kan ada 3 sisi. Tapi perkaitan dia antara salah 2 je. Bukan salah satu, salah 2. Sama ada A dengan B ataupun B dengan C ataupun A dengan C. Macam tu je lah. Okay, ni dia just nak nampakkan benda tu sama. Okay, lepas tu 13 ni adalah petua kosinus. Okay, ini adalah petua kosinus. Okay, dan 14 ni dah adalah luas segitiga. Macam cikgu buat tadi, BC sin A kan? Ini nampak AB sin C. Maksudnya kalau kita lukis segitiga dia, okay, ABC, okay, sudut yang bertentangan, maksud cikgu sudut ataupun sisi yang bertentangan, sudut A, dia bertentangan dengan sisi ni. Jadi ini adalah sisi A. Sudut B bertentangan dengan sisi di sini. Ini adalah sisi B. Sudut C, okay, dia bertentangan dengan sisi di sini. So ini adalah sisi C. Jadi bila dia susun tengok dia punya sudut dia sin C kan. So dekat sini sudut dia. Sini sudut dia. So sin C, nampak tak? A dengan B adalah sisi dia yang bersebelahan yang dia guna dekat dalam rumus. A dengan B, ini sudut dia. Okay, so rumus dia adalah 1/2 sisi yang bersebelahan dengan sin sudut. Itu je. So kalau awak dah terbiasa buat banyak latihan, awak tahulah penggunaan dia dekat mana. Okay, ABC yang kecil adalah sisi, ABC yang besar adalah sudut. Itu dari segi dia punya rumus. Okay, so kita get back pada soalan. Okay, ini adalah soalan kita, panjang lebar ceritanya. So setelah panjang lebar cikgu menerangkannya, soalan cikgu untuk awak adalah soalan 14A ini apakah rumus yang kita nak pakai? Apa yang O? Tak Saya tahu. nak pakai apa? Kau punya O lepas tu ujung tak tahu. Okay, kalau nak pakai sinus dan cikgu cakap tadi, awak mesti ada sama ada 2 sisi satu sudut ataupun 2 sudut satu sisi. Okay, sekarang dia nak nilai sudut. Kalau awak tengok segitiga awak ni langsung tak ada sudut. So kita tak boleh pakai petua sinus. Okay, dia tak ada pasangan. Salah satu sudut pun tak ada, dua-dua sudut pun tak ada. So tak boleh pakai. Okay, kita akan pakai petua kosinus. Okay, bila pakai petua kosinus, okay, kita nak pakai petua kosinus. So tengok sini, sini adalah sudut yang kita nak cari. Ini adalah sisi dia yang bertentangan. So sisi yang bertentangan dengan sudut ni yang kita kena tulis dulu. 13 kuasa 2. Okay, dia akan ganti A ni. So dia adalah 13 kuasa 2. Sama dengan, okay, sisi bersebelahan 12 dengan 15. So 12 kuasa 2 tambah 15 kuasa 2 tolak 2 dalam kurungan 12 darab 15. Okay, kemudian di hujung ni kita ada cos. Yang ni kita nak cari cos C. Okay, sebab kita tak tahu sudut dekat C tu. Okay, kita tak tahu, so kita tulis cos C saja.
Cantik pula sebab soalan dia nak DCE kan. So kita ikut soalan. Maksudnya kat sini adalah cos DCE. Okay, DCE. Okay, cos DCE. Alright. Okay, so kita nak selesaikan. Sekarang kita selesaikan yang nombor dulu. Ini kita selesaikan dulu. Okay, kemudian nanti nilai 12 kuasa 2 tambah 15 kuasa 2 ni bawa ke sebelah. Okay, so boleh tekan kalkulator. Okay, kita ada 12. Okay, kuasa 2 tambah 15 kuasa 2. Awak ada kalkulator awak kan? Tekan kalkulator awak lagi laju. Cek jawapan cikgu sama ke tak. 13 kuasa 2 tolak answer. So awak dapat negatif 200. Okay, negatif 200. Negatif 200 tu sekarang dah duduk belah kiri. Okay, sebab kita dah bawa semua ni ke kiri. Jadi negatif 200 akan duduk di kiri. So sini adalah negatif 200. Sama dengan, okay, selesaikan yang nombor sini pula. Yang sini pula awak selesaikan. Okay, selesaikan yang tu pula. Negatif 2 darab. Okay, darab 12 darab 15. Okey, dapat negatif 360. Okey, so kita dapat jawapan dia negatif 360 dekat sini. Okey, negatif 360 cos sudut DCE. Okey, sekarang yang ini, okey, yang ini kita nak bawa pergi sebelah. Okey, kita nak bawa dia ke sebelah. Jadi yang ni negatif 360 dia berdarab kan dengan cos sudut DCE. Bila kita bawa ke sebelah dia akan jadi bahagi. So step yang seterusnya negatif 200 bahagi negatif 360. So negatif 200 okay, bahagi negatif 360. Okay, kalau awak tengok kalau awak tekan kalkulator hitam, okey, kalkulator hitam ni, awak akan dapat jawapan dia dalam bentuk 0.555555. Okey, awak akan dapat jawapan dia 0.555555. Negatif 200 bahagi negatif 360. Awak akan dapat macam ni. Negatif 0.5555. Infinite kan numbers dia. Okey, so awak tukarkan dalam bentuk pecahan. Dia akan dapat 5/9. Lagi senang kita nak tulis, lagi tepat jawapan kita boleh dapat jawapan akhir. Okey, so kita akan tulis jawapan dia 5/9. Okey, so 5/9. Di sini 5/9 sama dengan, okey, sini adalah cos DCE. Jadi untuk cari sudut DCE, kita akan bawa cos ke sebelah. Okey, bila kita bawa cos ke sebelah, kita akan dapat, okey, kita akan dapat cos negatif. Ni step by step lah ni cikgu ajar ni, takut lupa. Okey, cos negatif 5/9 bersamaan sudut DCE. So boleh tekan kalkulator. Mana nak dapat cos negatif ni? Cos negatif ni bila awak tekan kalkulator, shift cos. Okey, shift cos. Nampak dia dapat cos negatif 1. So terus masuk 5/9. Okey, and then tutup kurungan. Okey, so jawapan last awak akan dapat 56.25 darjah. Ambil sudut, ambil apa saja jawapan, 4 angka berarti untuk langkah selamat. Okay, so kita dapat sudut dia DCE. Okey, so sudut DC, okey, sudut DCE sama dengan, apa kita dapat tadi? 56.25 darjah. Okey, dah siap. Okey, so peruntukan markah kat sini 2 markah. Sikit je markah dia, 2 markah je. Okey, bila 2 markah maksudnya awak masuk rumus betul 1 markah. Awak dapat jawapan last, awak dapat lagi 1 markah. So 2 markah kat sini. Okey, dah ada 2 markah dalam tangan. Okey, sudut dia adalah 56.25. Okey, catatlah kat sini. 56.25 darjah. Kot lah nak pakai sekejap lagi kan. Okey, soalan yang seterusnya, soalan B. Okey, dia minta awak cari panjang. Okey, awak cari panjang untuk BC. Okey, panjang BC. BC duduk mana? BC duduk sini. Sini BC.
Okay, so awak akan cari panjang dia. Okay, panjang BC. Okay, untuk terangkan kat awak, cikgu salin lagi dia punya gambar rajah. Cikgu tak nak contoh kat gambar rajah cikgu. Okay, so ni B. Okay, so sini A. Macam ni. Macam ni ha. Ui, buruk Okay, buat straight line dulu lah, straight line. Lepas tu sini B. Lepas tu sini pergi. Anggaplah cantik je. So sini A, B, C. Okay. So dia suruh cari yang sini. Yang ini dah diberi dalam soalan 30 cm. Sini dia bagi 30 darjah. Sini tak tahu. Okay. Lepas tu sini ada E. Okay. Sini 12. And then tadi dia dah bagi, kita dah dapat kira sudut yang belah sini. Okay. Nampak 56.25 tu. Kita dapat sudut dia. Sini adalah 56.25. Kita dah dapat. Okay. So dia nak cari BC. Kalau perhatikan BC, okay, yang ni, yang dia suruh cari ni, dia adalah sisi yang bertentangan dengan sudut 30 darjah. Okay. So satu lagi nilai yang kita ada adalah 30 cm. 30 cm ni adalah sisi yang bertentangan dengan sudut di sini. Okay, sudut ni kita boleh kira. Dia kan separuh bulatan tu. Okay, dia separuh bulatan. So bila dia separuh bulatan, maksudnya kita boleh kirakan sudut dekat situ. Macam mana nak kira? Okay, kita boleh buat 180. Okay, tolak 56.25. Kita dapat berapa? 180 tolak 56.25. 180 tolak 56.25, kita dapat 123.75. So 123.75 darjah. Kita dapat sudut yang sini. Sini adalah 123.75 darjah. Okey, so kita dah ada pasangan. Nampak tak? Kita dah ada dua sudut, satu sisi. Kita nak cari sisi lagi satu. So dah ada pairing. Jadi kita boleh pakai rumus petusinus. Kita dah boleh pakai petusinus kat sini. Okey, kena pada pilih ni petusinus ke petukosinus awak nak pakai. Okay, kita pakai petusinus. Tengok apa yang awak nak cari. Awak nak cari adalah sisi BC. Okay, awak nak cari sisi yang sini. BC ni. Okay, sisi yang awak nak cari, awak letak ke atas. So, BC. Perkan dengan sudut yang bertentangan dia 30 darjah. Sebab dia petusinus. So, dia akan pakai sin 30 darjah. Sama dengan. Samakan dengan. Lepas tu kita tengok pasangan yang dah komplit. Okay, kita tengok yang sama. Sini BC adalah sisi. So kita ambil sisi dulu. Jadi kita akan ambil 30 cm duduk kat atas. Perkan dengan, okay, sudut yang bertentangan dengan 30 cm adalah sin 123.75 darjah. Okay, pentingnya awak susun dalam bentuk macam ni supaya awak senang nak kira. Okay, bila dah jadi macam ni kan, awak nak kira nanti tekan kalkulator. Okay, awak just perlu darab sahaja, bahagi saja yang ini. Kemudian darabkan dengan sin 30. Terus dapat jawapan untuk BC. Dia lagi simple buat macam tu. Kita ada 30 bahagi sin 123.75. Allah salah pula. 0.75. Okey, 30 bahagi sin 123.75. Okey, kita dapat nilai. Kemudian darabkan dengan sin 30 darjah. Kita dapat berapa ni? 18.04. Okey, so kita dapatlah dia punya sisi untuk BC iaitu 18.04 cm. Okey, terus dapat jawapan last. Okey, BC Okay, BC sama dengan 18.04 cm. Okay, siap. Ni jawapan last dia. Okay, so untuk markah. Untuk markah sini adalah, okay, sini adalah 3 markah. Maksudnya dia berikan awak markah untuk awak cari sudut pelengkap dia ni 123.75 darjah ni. 1 markah. Masuk rumus sinus betul 1 markah. Kemudian jawapan yang betul untuk panjang sisi BC lagi 1 markah. So 3 markah. Okay, dah ada 5 markah dah dalam tangan. Okay, soalan yang seterusnya. Dia minta awak cari luas segitiga ABC. So kalau awak perhatikan, soalan kali ni dia utilize sepenuhnya. Semua rumus.
Okay, tadi kita pakai kosinus, lepas tu kita pakai sinus, sekarang kita pakai luas segitiga. Okay, luas segitiga ABC. Jadi kita tengok segitiga ABC duduk kat mana? ABC duduk kat sini. Okay, BC kita dah dapat tadi kan? So kita catatkan. BC kita dah dapat. BC tadi adalah 18.04. Okay, 18.04 cm kita dah ada. Okay, sudut ni pun kita dah kira tadi iaitu 123.75 darjah. Okay, kita kena tulis semua maklumat yang kita ada supaya kita nampak nanti apa yang kita boleh pakai untuk selesaikan soalan ni. Okay, so ini cikgu kena kecilkan sikit. Kalau tak juga tak nampak gambar rajah dia lagi nak salin. Okay, so soalan C. Okay, soalan C. Luas segitiga ABC. So cikgu salin dulu gambar rajah segitiga ABC untuk senang cikgu nak explain kat awak. Gambar rajah yang sama je macam tadi. Okay, sini A, sini B, sini C. Okay, apa maklumat yang kita ada? Kita dah ada sini 30 darjah. Sini kita ada tadi 123.75 darjah. Sini kita boleh lepas cari tadi. Dia adalah 18.04 cm. Okey, sini 30 cm. Okey, tu je maklumat kita ada. Kemudian kita ada E kat sini sikit je. Bila E, iaitu sini 12 cm. Okey. So, untuk pakai rumus luas, okey, rumus luas, awak kena cari sudut dengan kedua-dua sisi yang diketahui. Okey, sekarang kita tengok apa sisi yang kita ada. Kita cari dulu sisi dia. Kita ada 30 cm dengan 18.04 cm. Okey, untuk 30 cm dengan 18.04 cm, apakah sudut dengan sisi yang bersebelahan dengan dia? Kita ada sudut B. Okey, kita ada sudut B kat sini. Okay, kita ada sudut B kat sini. Besarkan sikit kan tak nampak lah. Kecil ni cikgu pun rimeh tengok. Okey, ni soalan C kita yang kita nak buat sekarang. Okey, so kita boleh kira sudut B dekat sini. Kita dapat sudut B dan kita boleh pakai rumus luas. Nak pakai rumus luas, mesti ada nilai sudut. Okey, mesti ada sudut dengan dua sisi yang bersebelahan. So, macam mana nak cari sudut B? Benda senang ni. Macam mana kita nak cari sudut B, Alia? Macam mana nak cari sudut B, Alia? Yang bertentangan kan cikgu? Tak payah. Kita dah, ini kan segitiga ABC kan? Kita dah ada dua sudut, 30 darjah dengan 123.75 darjah. So, macam mana nak cari sudut B? Satu segitiga berapa jumlah sudut dia? Ingat lagi tak? Bulatan. Pandai. Okey, bulatan 360 darjah. Satu segitiga, sudut penuh dia adalah 180 darjah. So, kita boleh kira sudut B. Okey, nak kira sudut B, 180 darjah tolak 123.75 darjah tolak 30 darjah. Apa dia kak? Kita tak baca nama pun. Ya? Ada virus. Oh, sebab ada virus. Pandai lah kak Ngah. So kita dapat sini. Okey, so kita dapat 26.25 darjah. Jadi sudut di sini adalah 26.25 darjah. Okey, so cantik dah. Kita dah ada sudut dengan dua sisi bersebelahan. Dah boleh pakai rumus untuk luas. So kita pakailah rumus dia. Luas sama dengan dia minta luas apa tadi? ABC kan? Okay, so luas segitiga ABC sama dengan 1/2 darab sisi bersebelahan 30 darab 18.04 darab. Okay, kita darabkan dengan sin sudut dia 26.25 darjah. Ini boleh terus tekan kalkulator. Kira 1/2 dan darabkan, alamak salah darab pula. Okey, darab dengan 30 darabkan dengan 18.04 darabkan dengan sin 26.25. Okey. So dapat jawapan dia 119.68.
Okay, so kita ambil 2 titik perpuluhan kat sini 119.68. Okay, so tulis jawapan 119.68 cm persegi. Dah siap. Ni adalah okay, so berapa markah dekat sini? Peruntukan dia 2 markah je. Okay, masuk rumus 1 markah, jawapan akhir 1 markah. Yang ni tak ada markah walaupun betul. Sebab simple sangat, sebab dia adalah basic untuk segitiga. So dia tak bagi markah lah untuk yang tu. Okay, so dah siap soalan C. Okay, next kita tengok soalan D. Okay, soalan D. Dia bagi BN sama dengan BC. Okay, BC. BC kita dapat jadi BN sama dengan BC dan ECN ialah satu garis lurus, cari panjang CN. Maksudnya awak kena lukis satu segitiga yang lain. Awak kena lukis satu segitiga yang lain sekarang tau. Okay, sebab N tak ada langsung dekat dalam kita punya titik dekat segitiga ni. Langsung tak ada. So kita kena lukis balik. Okay, so cikgu kecilkan sikit gambar rajah. Okay, untuk kita melukis segitiga yang baru. Jadi soalan D. Okay, kalau kita membayangkan lah, dia kata BN sama dengan BC, kemudian dia kata ECN ialah satu garis lurus. Kalau perhatikan E kat sini, C kat sini, ECN satu garis lurus, maksudnya ECN macam ni, ECN. Dia katalah, macam itulah bentuk dia. Okay, kemudian dia kata BC adalah sama dengan BN. Okay, BC. B dengan C ni kalau kita tengok kat gambar rajah tadi, dia sengit sikit macam ni kan. So sini B. Okay, bila BC sama dengan BN, so kita tahu dekat sini dah terbentuknya satu segitiga yang sama kaki. Okay, sebab dia kata nilai sama ni. Jadi BC kita tadi kita dapat 18.04 cm. Okay, maksudnya BN kita pun adalah 18.04 cm. Macam tu. Okay, cari panjang CN. Ini soalan dia. Dia nak awak cari panjang CN. Panjang CN ni duduk dekat sini. Ini awak nak kena cari. Okay. So macam mana kita nak cari? Kita tengok apa lagi yang kita boleh dapat maklumat kita. Tadi kita dah kira, okay, satu lagi sudut. Okay, dalam soalan tadi kita dapat satu lagi sudut dekat sini tau. Dekat sini tadi, sudut dekat C. Ini lah, iaitu 123.75. Kita dapat sudut kat sini. 123.75 darjah. Jadi kita boleh cari sudut ini. Okay, boleh kita cari sudut ni. Dan kita boleh pakai, nak pakai apa kali ni? Kita boleh agak dah ni. Okay, cikgu bagi idea Kita cari dulu sudut yang ni. Kita pakai setengah bulatan 180 darjah. Okay, so kita buat 180 tolak 123.75. Kita dapat 180 tolak 123.75. Ya Allah, asyik salah tekan je. 123.75. Sampun je. 56.25. Jadi kat sini kita dapat 56.25 darjah. Okay, bila sini adalah 56.25, maksudnya di sini pun sama. 56.25 darjah juga. Sebab dia sama kaki. Bila sama kaki, sisi sama, sudut dekat kaki dia pun akan sama. So awak nak cari CN. Okay, awak nak cari CN. CN ini adalah sisi yang bertentangan dengan sudut B. Okay, so bila awak dapat sudut B, awak boleh pakai sekali lagi petua sinus untuk cari panjang CN. Sebab semua sisi dah ada, sudut dah ada, so boleh pakai petua sinus. Okay, kita cari sudut B dulu. Okay, kita cari sudut B dulu. Okay, sudut B adalah sama dengan 180 darjah tolak 56.25 darjah tolak 56.25 darjah. Okey, kedua-dua kaki, segitiga sama kaki, so kedua-dua kaki sama sudut. So kita akan dapat sudut B tolak 56.25 tolak 56.25. So kita dapat 67.5 sifar. Okay, so kita dapat sudut B adalah 67.5 sifar. Okey, so sudut kat B kita dah ada 67.5 sifar. Jadi kita dah boleh cari nilai CCCN. Sebut CCC juga tadi. Okey, so kita boleh cari CN. Kita nak cari CN kan, jadi CN duduk atas. CN per
sudut bertentangan dengan CN adalah 67.5 sifar. Pakai rumus sin. Sinus, so sini adalah sin. Sin 67.5 sifar. Okey, sama dengan ambil mana-mana satu. Sebab semua dah lengkap, semua dah ada pasangan. Dah ada sisi, dah ada sudut. Dah ada sisi, dah ada sudut kan. So ambil mana-mana satu. Okey, so kita ambil sini 18.04 perkan dengan sin 56.25. Okey. So macam cikgu cakap tadi, okay, bila dah susun dalam bentuk macam ni, maksudnya awak bahagikan dulu, kemudian awak darab dengan sin 67.5 sifar. Okay, so boleh buat dah. 18.04, okay, bahagi sin 56.25. Okay, 25. Okay, dah dapat jawapan and then darabkan dengan sin 67.5. Sifar tu tak tulis pun tak apalah. Okay, so dapatlah dia punya panjang 20.04. Okay, so dah dapat dah jawapan. Yeay. Dia buat sini CN. Lama tak boleh detect pen. CN sama dengan 20.04 cm. Okey, siap. Soalan last. Okey, soalan last. Oh, ni tadi kita dah dapat 2 markah kan? Okey, soalan last dia bagi kita 3 markah. So markah yang pertama adalah dekat sini. Okey, waktu awak boleh adaptasi segala maklumat dia bagi tu kan. Dia kata sama sisi, so dia akan jadi sama kaki. Dia sama kaki, dia dapat 2 sudut yang sama dan awak cari sudut B. Jadi kat sini awak ada 1 markah. Masuk petua sinus 1 markah, nilai petua sinus, nilai sisi CN dapat 1 lagi markah. So 3 markah. Dah dapat 10 per 10. Sama dengan berapa? 5.5%. Okey. Sikit je. Okey, so siap. 1 soalan.